Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Juliana Jabi'i, penyampai berita TV6 anda. Malaysia dikenali sebagai negara yang kaya dengan budaya dan masyarakat. Sederawasa ini, masalah komunikasi antara budaya amat terlihat jelas dalam masyarakat sejagat. Permasalahan seperti ini haruslah dibendung bagi mengelakkan kesalahfahaman serta perpecahan antara budaya dan etnik di negara kita. Bersama saya dalam talian beberapa orang awam yang ditemu bual untuk mengetahui isu ini lebih lanjut. Silakan Encik Hazikah untuk membincangkan tentang bagaimana komunikasi antara budaya ini boleh mencetus permasalahan. Nama saya Nur Hazikah binti Muhammad Amir dan nombor metrik saya adalah 65070. Berkenaan dengan soalan itu tadi, oleh kerana setiap budaya mempunyai aspek tersendiri, jadi komunikasi antara budaya boleh menjadi punca konflik dan kekacauan. Dan terdapat dua isu yang kita boleh kupas mengenai ini, iaitu yang pertama, bahasa sebagai penghalang, dan kedua, kepelbagaian budaya, perbezaan budaya. Jadi yang pertama, halangan bahasa ialah sebarang had linguistik yang boleh menimbulkan kekeliruan atau menghalang pemahaman. Contohnya saya berbangsa Melayu dan bertutur bahasa Melayu Sarawak di rumah, dan kawan saya pula berbangsa Cina dan bertutur Mandarin di rumah. Apabila kami bercakap contohnya dalam bahasa Melayu standard ataupun bahasa Inggeris, mungkin struktur ayat kami tidak sama dan lontaran ayat kami juga berbeza. Jadi ini boleh menimbulkan kekeliruan antara kami. Yang kedua adalah perbezaan budaya. Perbezaan budaya menyebabkan perbezaan tingkah laku dan personaliti seperti bahasa badan, gerak isyarat, adab dan norma yang boleh menyebabkan masalah komunikasi. Contohnya mungkin saya dibesarkan dengan budaya yang mementingkan untuk menatap mata semasa berbicara, tapi mungkin budaya kawan saya yang lain, mungkin mereka menganggap kalau kita menatap mata semasa berbicara, mungkin itu agak tidak sopan kerana ia boleh membuat orang lain berasa tidak selesa. Jadi perkara-perkara sebegini hendaklah kita ketahui dan hendaklah kita sama-sama memahami antara satu sama lain supaya kita boleh mengelakkan masalah komunikasi terjadi. Terima kasih Encik Hazikah. Seterusnya kita mempersilakan pula Encik Aziz untuk menerangkan apakah antara contoh masalah antara budaya ini. Tidak dapat disangka lagi sememangnya isu antara budaya ini wujud di Malaysia, lebih-lebih lagi dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum. Saya sendiri pernah mengalami isu antara budaya ini, iaitu isu komunikasi, di mana seseorang itu hanya bertutur dalam bahasa Melayu ataupun hanya dalam bahasa Inggeris ataupun dalam bahasa kaum mereka sahaja. Jadi perkara ini menjadi masalah kerana apabila mereka bertutur, si pendengar mentafsir maksud si penutur lain daripada maksud yang sebenar, sehingga menimbulkan salah faham dan akhirnya tercetus masalah yang lebih besar seperti pergaduhan dan sebagainya. Satu lagi masalah isu antara budaya yang saya dapati adalah isu stereotip. Kita sering melabel sesuatu kaum itu dengan satu stereotip yang agak tidak sihat, seperti Melayu itu malas. Jadi perkara ini menimbulkan persepsi yang negatif terhadap bangsa Melayu contohnya, dan bangsa ini akan dipandang rendah oleh bangsa lain kerana stereotip yang tidak benar. Kerana stereotip ini melabel sesuatu bangsa berdasarkan kelompok kecil yang melakukan perkara tersebut. Jadi perkara ini sepatutnya tidak berlaku dalam negara yang berbidang kaum, dan kita seharusnya menjaga sensitiviti setiap kaum dengan baik untuk agar masalah yang lebih besar tidak timbul. Terima kasih Encik Aziz. Seterusnya pula, mengapakah pula komunikasi antara budaya ini dikatakan susah? Encik Teh. My name is Teongki. My matric number is 85897. There are some of my experience and my group experience communicating with friends of different cultures. I am a Chinese man from Johor Bahru in Johor. I never have Bumiputera friends in Sarawak before I come to University Malaysia Sarawak.
I don't know how to speak Bumiputra's language, so I only can use Malay language to communicate with my Bumiputra friends. Sometimes when I gather with all my Bumiputra friends, they talk Bumiputra language with each other, so I can't know what they're talking about. My group experience communicating with friends is my group can't use Chinese language to speak with me, and I and my group mates use only Malay language and English to communicate. Most of my group mates are Malay people, so they also face problem to communicate with their Bumiputra friends and Chinese friends. The solution that I and my friends do to overcome any misunderstanding in communication are we tolerate our friends and use Malay and English language to communicate to prevent misunderstandings. Terima kasih Encik T. Marilah kita dengarkan pula pendapat Encik Anastasia tentang strategi untuk menangani permasalahan ini. Terima kasih untuk soalan itu. Dan nama saya Anastasia Silan. Saya selalunya akan menggunakan dua strategi untuk mengatasi masalah komunikasi antara belayanan budaya. Pertama, saya akan melakukan sedikit kajian tentang budaya seseorang tersebut sebelum saya bertemu dengannya. Kerana sesetengah budaya telah mempunyai etika khusus mengenai cara mereka berkomunikasi. Sebagai contoh, tunduk sebagai formality sering diharapkan pada permulaan komunikasi interpersonal dalam banyak budaya. Namun, sesetengah budaya tidak memerlukan formality begitu. Jadi adalah elok untuk melakukan kajian sedikit sebelum menggunakan formality tersebut dengan orang lain. Selain daripada itu, saya akan mengelakkan menggunakan selanga atau pepatah yang asing semasa berkomunikasi dengan orang yang daripada belayanan budaya. Penutur bahasa Inggeris yang bukan asli, yang paling berpendidikan pun tidak akan memahami sepenuhnya semua selanga atau pepatah digunakan dalam bahasa Inggeris sebagai contoh. Walaupun mereka mungkin memahami setiap perkataan yang dituturkan secara individu, mereka mungkin susah untuk memahami konteks atau makna selanga atau pepatah tersebut. Sebagai akibat, anda telah mengelirukan orang yang berkomunikasi dengan anda dan proses komunikasi tersebut terganggu. Jadi dua strategi tersebut adalah yang pertama, membuat sedikit kajian mengenai formality ataupun cara mereka berkomunikasi, dan juga elakkan menggunakan selanga atau pepatah. Sekian daripada saya, terima kasih. Terima kasih Encik Anastasia atas pendapat anda. Akhir sekali, kita dengarkanlah daripada Encik Irma tentang apakah cabaran terbesar dalam komunikasi kita. Language barriers and cultural differences can lead to a serious miscommunication. Language barriers means the challenges faced by people or groups that speak different languages and dialects. It includes misunderstandings and misinterpretations that come from a lack of clarity of thoughts and speech. For example, an American goes to Thailand. The person doesn't understand Thai and the Thai doesn't understand English, so they cannot communicate well and their communication is worthless. The accents and dialects of people belonging to different places differs even their language is the same. Though the languages are technically the same in people using dialects and accents, the meanings, implications, and interpretations of the words are different. Other than that, the use of slangs also makes the communication ineffective. For example, the use of word hangry to describe hungry plus angry can act as a barrier of language for people who do not know the meaning of the slang. Terima kasih Encik Irma atas pandangan anda tentang isu ini. Kita sudah mendengar daripada orang awam berkenaan dengan isu permasalahan komunikasi antar budaya di negara kita. Kesimpulannya, masalah ini akan menimbulkan impak yang besar jika kita tidak menanganinya dengan bijak hingga akan mendatangkan pelbagai kesan negatif kepada semua masyarakat sejagat. Oleh itu, kita rakyat Malaysia
perlulah bersatu hati untuk membantras isu ini supaya dapat hidup dalam keadaan harmoni, bahagia dan sejahtera. Terima kasih daripada saya, Juliana JBE, Pemancar Berita TV6.